Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dan pengajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu, dan hari ini kita akan belajar berkenaan idea utama dan idea sampingan. Jadi pada hari ini murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 45. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat menyatakan idea ataupun idea keseluruhan teks. Yang kedua, murid dapat melengkapkan idea utama dan idea sampingan. Jadi cikgu akan sebut idea untuk hari ini. Kalau murid dengar idea ataupun idea, itu ialah perkara yang sama ataupun perkataan yang sama. Jadi pada hari ini kita akan belajar berkenaan menyatakan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Jadi jom kita lihat dahulu buku teks muka surat 45. Sekarang murid boleh merujuk buku teks muka surat 45. Di dalam buku teks 45 terdapat satu petikan berkenaan kejayaan Encik Azman sebagai usahawan tanaman cili padi. Jom kita baca petikan ini. Perkongsian bijak. Hanif dan bapanya Encik Salim menziarahi rakannya iaitu Encik Azman. Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Kini, beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman. Oleh itu, permintaan cili padi beliau amat tinggi. Selain itu, Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar, Johor. Usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Harapan Encik Azman ialah beliau dapat meluaskan tanaman cili padinya agar penghasilan sos cili padi dapat ditingkatkan. Okey, jadi kalau murid lihat terdapat frasa ataupun ayat yang berwarna merah. Okey, kalau murid lihat ayat ataupun frasa yang berwarna merah ini ialah idea utama dan idea sampingan untuk satu petikan. Jadi, kita nak belajar berkenaan idea utama dan idea sampingan pada hari ini. Jom kita belajar berkenaan idea utama dan idea sampingan. Jadi, pada hari ini kita nak belajar berkenaan idea utama dan idea sampingan. Sebenarnya, idea utama dan idea sampingan ni kita dah belajar pada pembelajaran yang lepas. Tetapi, bahasa Melayu ni dia mengulang kembali kemahiran-kemahiran supaya murid lebih faham berkenaan apa yang dipelajari sebelum-sebelum ini dan mengukuhkan pemahaman murid berkenaan kemahiran yang murid perlu kuasai. Jom kita belajar berkenaan idea utama dan idea sampingan. Sekarang kita nak belajar berkenaan idea utama. Idea utama ialah maklumat paling penting atau maklumat utama yang ingin disampaikan dalam ayat mahupun petikan. Selain itu, idea utama juga ditulis sebagai ayat yang pertama dalam petikan atau perenggan. Satu perenggan, satu idea utama. Jadi, ingat murid, perkara-perkara ini sangat penting, terutamanya idea utama dalam menghasilkan sebuah petikan ataupun sebuah karangan. Jadi, murid mesti tahu apa yang nak disampaikan dalam karangan supaya murid boleh menghasilkan sebuah karangan yang bagus. Jadi, kita perlu tahu idea-idea utama ataupun idea-idea sampingan untuk kita panjangkan karangan kita. Jadi, ingat murid-murid, idea utama dan idea sampingan ni sangat penting dalam menghasilkan ayat, karangan ataupun petikan. Jadi, seterusnya kita nak belajar berkenaan idea sampingan. Idea sampingan menghuraikan idea utama. Maksudnya dekat sini, kita dah ada idea utama. Jadi, idea sampingan ni dihurai berkenaan idea utama. Jadi, contoh yang cikgu boleh bagi, idea utama ialah, saya ialah Cikgu Syazwan. Jadi, idea sampingan, Cikgu Syazwan mengajar dekat mana? Cikgu Syazwan tinggal dekat mana? Okey, dia menghuraikan berkenaan idea utama. Jadi, seterusnya, idea sampingan terletak selepas idea utama. Jadi, biasanya kita akan mulakan dengan idea utama, kemudian titik.
Seterusnya kita akan kembangkan menggunakan idea sampingan untuk kita panjangkan petikan ataupun karangan. Seterusnya, terdapat satu atau lebih idea ataupun idea sampingan yang boleh diletakkan untuk menyokong idea utama. Selain itu, idea sampingan bukan sahaja menghuraikan idea utama tetapi memberi contoh, kesan atau akibat bagi menyokong idea utama yang disampaikan. Jadi kalau murid lihat, kalau murid baca satu petikan, dia ada bahagikan kepada beberapa perenggan kan. Jadi dalam satu perenggan mesti ada idea utama dan idea sampingan. Jadi macam yang cikgu telah terangkan tadi, contoh idea utama contohnya nama saya ialah Muhammad Syazwan ataupun nama saya ialah Cikgu Syazwan. Jadi kita akan mengembangkan berkenaan Cikgu Syazwan menggunakan idea sampingan, iaitu Cikgu Syazwan tinggal di mana, Cikgu Syazwan berasal dari mana. Kita akan kembangkan menggunakan idea utama tersebut. Jadi yang mengembangkan itu ialah idea sampingan. Jadi jom kita belajar menyatakan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Sekarang kita nak belajar berkenaan menyatakan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks. Kita akan lihat idea utama dan idea sampingan. Jom kita lihat kembali buku teks muka surat 45. Jadi kita akan cari idea utama dan idea sampingan mengikut perenggan yang telah diberikan. Ini adalah satu petikan dan ada pendahuluan, ada isinya dan ada penutup lah. Jadi kita kira berapa perenggan? 1 perenggan, 2 perenggan, 3 perenggan, 4 perenggan. Jadi ada 4 perenggan. Bermaksud kita akan cari 4 idea utama dan 4 idea sampingan. Jom kita selesaikan. Untuk yang pertama, kita akan cari idea utamanya terlebih dahulu. Kita akan lihat kepada perenggan yang pertama. Biasanya idea utama ni mestilah ayat yang pertama. Jadi kita lihat kepada ayat yang pertama. Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Jadi ini ialah idea utama. Jadi idea sampingan akan menghuraikan berkenaan Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Nanti kita lihat. Jadi idea utama yang pertama ialah, kalau kita lihat idea sampingannya, dia akan menghuraikan berkenaan usahawan tanaman cili padi. Jadi ini ialah idea utama, usahawan tanaman cili padi. Jadi apa yang menyokong ataupun menghuraikan berkenaan usahawan tanaman cili padi? Kita lihat. Beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Jadi ini pun ialah idea sampingan. Seterusnya, kini beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Ini pun juga ialah idea sampingan. Jadi ada 2 idea sampingan dalam petikan ini. Jadi kita akan tulis idea sampingan yang kedua lah. Sebab dia berwarna merah. Jadi itulah contohnya. Tetapi murid kena tahu 2 idea sampingan ada dalam petikan ini, iaitu beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Dia menghuraikan berkenaan usahawan tanaman cili padi ini. Seterusnya, usahawan tanaman cili padi, dia huraikan lagi. Dia menceritakan kenapa dia boleh jadi usahawan, sebab dia ada 200,000 batang pokok cili padi. Jadi ini ialah cadangan idea utama dan idea sampingan. Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Seterusnya kita lihat kepada idea utama dan idea sampingan untuk perenggan yang kedua. Yang cikgu gerakkan ni, ini ialah perenggan yang kedua. Jadi kita cari terlebih dahulu idea utama. Kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Jadi, dia nak ceritakan berkenaan beliau ni, Encik Azman ni merupakan pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Jadi, ini ialah idea utama. Jadi apa yang menghuraikan? Jadi dia huraikan berkenaan idea utama menggunakan idea sampingan, iaitu beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman. Inilah idea sampingan yang pertama. Inilah sampingan yang pertama. Yang kedua, oleh itu permintaan cili padi beliau amat
tinggi. Okey, ini juga ialah idea sampingan. Jadi ada dua idea sampingan, iaitu beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman, permintaan cili padi beliau amat tinggi. Okey, dia semua menghuraikan berkenaan pembekal cili padi ni. Okey, Encik Azman ni pembekal cili padi. Okey, kenapa dia boleh jadi pembekal cili padi? Sebab apa? Sebabnya dia huraikan lagi, sebab mementingkan kualiti hasil tanaman. Yang kedua ialah permintaan cili padi tu banyak. Jadi idea utamanya ialah pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Permintaan cili padi beliau amat tinggi. Ini ialah idea sampingan. Jadi macam mana kita nak tahu idea utama? Ingat murid-murid, idea utama ni ialah ayat yang pertama. Kemudian idea sampingan ialah ayat yang selepas kepada idea utama. Jadi jom kita lihat kepada idea utama dan idea sampingan untuk perenggan yang ketiga. Selain itu, Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar, Johor. Jadi nak tahu yang mana ialah idea utama, kita lihat kepada ayat yang pertama, iaitu Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Jadi idea sampingan akan menghuraikan berkenaan Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Semuanya adalah berkaitan dengan sos cili padi. Jadi kita lihat kepada idea sampingan yang pertama, beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Okey, ini ialah berkaitan dengan sos cili padi itulah. Seterusnya, abangnya juga mempunyai kilang pembuatan botol di Muar, Johor. Jadi yang ini adalah penerangan berkenaan bekalan botol. Jadi idea sampingan untuk Encik Azman juga pengeluar sos cili padi ialah beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Okey, jadi ini ialah idea sampingan. Okey, jadi idea utamanya ialah Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Idea sampingan, beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Okey, seterusnya kita lihat kepada perenggan yang keempat. Usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Harapan Encik Azman ialah beliau dapat meluaskan tanaman cili padinya agar penghasilan sos cili padi dapat ditingkatkan. Okey, jadi kita lihat kepada perenggan yang terakhir. Idea utamanya ialah ayat yang pertama, iaitu usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Jadi idea sampingan akan menghuraikan macam mana dia dapat meningkatkan pendapatan Encik Azman. Sebab beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Dia dapat harga murah untuk kos botol sos, jadi dia dapat meningkatkan penghasilan sos cili padi. Okey, jadi inilah idea utama dan idea sampingan, iaitu usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Jadi inilah idea utama dan idea sampingan untuk petikan ini. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 48 dan 49. Jom kita lengkapkan. Untuk latihan buku aktiviti muka surat 48, buku aktiviti muka surat 48 ini ialah teks petikan lah. Jadi nanti untuk muka surat 49, kita akan mencari dan kita akan lengkapkan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks petikan yang ada dalam buku aktiviti muka surat 48. Jom kita baca terlebih dahulu. Buah belinjau. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Buah belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Kini, kerepek belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, manis dan masin. Kepelbagaian produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur. Rasa buahnya lemak manis dan menambahkan keenakan dalam makanan. Seterusnya, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Kesimpulannya, pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau, kerana amat digemari oleh semua golongan.
Jadi sekarang kita akan cari idea utama dan idea sampingan dalam teks. Jadi sebagaimana yang kita telah pelajari, idea utama dalam petikan ataupun dalam perenggan biasanya ayat yang pertama. Kemudian yang menghuraikan di bawah tu itu ialah idea sampingan. Jadi dekat sini ada berapa perenggan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 perenggan dalam teks petikan ni yang kita akan cari idea utama dan idea sampingan. Sekarang kita akan lihat kepada perenggan yang pertama. Pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Jadi ayat yang pertama, pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Ini ialah idea utama. Jadi yang menghuraikan berkenaan kegunaan kepada manusia ni, buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Ini ialah idea sampingan. Jadi ingat murid-murid, biasanya idea utama ialah ayat yang pertama dan yang menghuraikan selepas idea utama ini ialah idea sampingan. Jadi idea sampingan ialah buah, daun dan pucuknya menjadi sumber pendapatan kepada petani. Seterusnya kita lihat kepada perenggan yang kedua. Buah belinjau biasanya dijadikan krepek belinjau. Jadi ini ialah idea utama. Okey, ayat yang pertama biasanya ialah idea utama lah. Jadi idea utama ni menceritakan tentang krepek belinjau. Jadi kalau murid lihat, di bawah ni semua berkaitan dengan krepek belinjau. Sebab apa? Sebab yang di bawah ini ialah idea sampingan. Dia menghuraikan berkenaan idea utama. Okey, idea utama berkenaan krepek belinjau. Jadi semuanya adalah berkaitan dengan krepek belinjau dekat bawah ni. Jadi semua ni sebenarnya ialah idea sampingan. Jadi kita akan pilihlah idea sampingan yang mana yang paling sesuai. Jadi idea utama, buah belinjau biasanya dijadikan krepek belinjau. Jadi kita lihat kini krepek belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, manis dan masin. Kepelbagaian produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha krepek belinjau. Okey, jadi kita boleh kata yang ini ialah idea sampingan utama lah. Sebab apa? Sebab buah belinjau biasanya dijadikan krepek belinjau. Kenapa dijadikan krepek belinjau? Sebab dia dapat meningkatkan pendapatan pengusaha krepek belinjau. Jadi idea sampingannya ialah meningkatkan pendapatan pengusaha krepek belinjau. Seterusnya kita lihat kepada perenggan yang ketiga. Selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur, rasa buahnya lemak manis dan menambah keenakan dalam makanan. Jadi idea utamanya ialah pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Ini ialah idea utama dalam perenggan ini. Jadi kita lihat kepada idea sampingan. Bagaimana dia boleh dijadikan sumber pendapatan? Sebab dia boleh dibuat sayur. Dia boleh dijadikan bahan untuk menambah keenakan dalam makanan. Okey, ada dua idea sampingan. Jadi kita nak pilih yang mana? Idea utama sudah tentu yang ayat yang pertama, iaitu pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Jadi idea sampingannya ialah pucuknya boleh dibuat sayur. Okey, kita juga boleh buat idea sampingan rasa buahnya lemak manis dan menambahkan keenakan dalam makanan. Jadi ada dua idea sampingan dalam perenggan ini yang menghuraikan berkenaan idea utama, iaitu pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Seterusnya untuk perenggan yang keempat, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Jadi idea utamanya ialah batang pokok belinjau keras. Ini ialah idea utamanya. Jadi apa yang menghuraikan berkenaan batang yang keras ni? Okey, dia boleh dijadikan papan. Okey, ini ialah idea sampingannya. Okey, seterusnya hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Ini pun ialah idea sampingannya juga. Jadi idea utama untuk perenggan ini ialah berkenaan batang pokok belinjau keras. Jadi yang menghuraikan iaitu idea sampingan dalam karangan ini ataupun dalam perenggan ini iaitu sesuai dijadikan bahan untuk membuat
papan. Jadi kalau murid nak buat hal ini akan meningkatkan pendapatan petani pun boleh diterima. Seterusnya kita lihat kepada perenggan yang terakhir. Kesimpulannya, pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau, kerana amat digemari oleh semua golongan. Jadi idea utamanya sebagaimana yang tadi, biasanya ialah ayat yang pertama lah, iaitu pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Yang ini ialah idea utama. Jadi yang biasa ayat yang selepas idea utamanya ini ialah idea sampingan lah. Jadi idea sampingannya ialah pokok belinjau boleh dikomersialkan. Okey, terutamanya buah belinjau kerana amat digemari oleh semua golongan. Jadi kita ambil pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau. Ini ialah idea sampingan. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.